Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Ustaz Zarin, terima kasih pada semua tuan-tuan puan-puan, para doktor, para jururawat, para pihak pentadbiran daripada hospital pakar An-Nur Specialist Hospital. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah buat kali yang keseterusnya. Syukur kerana ini adalah majlis yang sangat besar perhatian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana majlis ini memilih untuk bersama dengan sebaik-baik ayat ya di atas muka bumi, iaitulah ayat Allah pencipta kita sendiri. Alhamdulillah Allah beri kepada kita satu hari lagi untuk hidup, yang mudah-mudahan hari yang Allah Ta'ala tambah lagi kepada kita ini tidak lain tidak bukan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, semakin menambah bekalan kita untuk menuju ke alam sana. Dan kita memulakan pagi ini ya dengan surah Al-Fatihah. Masa yang kita ada sangat terbatas, kita ada kurang lebih 1 jam, dan kita memilih satu surah yang berada di permulaan Al-Quran. Surah ini bukan sekadar surah yang berada di permulaan Al-Quran yang menunjukkan keutamaannya, yang menunjukkan kelebihannya, tetapi surah ini juga surah yang sudah berdarah daging, sudah melekat di lidah kita, di fikiran kita, dan mudah-mudahan sentiasa masuk ke dalam hati kita. Inilah tujuan majlis ini, untuk membantu bagaimana 7 ayat yang turun kepada Nabi SAW benar-benar masuk sebagai cahaya ke dalam hati kita yang ditimpa kegelapan. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ya, hampir 83 orang yang menyertai pada pagi ini, saya akan membentangkan kepada saudara-saudari semua 3 objektif daripada pertemuan bersama dengan surah Al-Fatihah pada pagi ini. Yang pertama sekali, agaknya kenapa nama surah ini Al-Fatihah? Kenapa nama surah ini Al-Fatihah? Ada banyak nama yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat kepada surah ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan bahawasanya surah ini dinamakan sendiri oleh Allah sebagai Fatihatul Kitab. Fatihah Al-Kitab, ya, ataupun Al-Fatihah, yang bermaksud pembukaan. Manakala yang kedua, kita juga nak tahu mengapakah Allah memberikan juga gelaran kepada surah ini dengan nama Sab'an minal Mathani. Sab'an minal Mathani, yakni 7 yang berulang. 7 yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, ya, apakah adab-adab berdoa? Apakah adab-adab berdoa supaya mustajab insya-Allah menerusi didikan dari surah Al-Fatihah? Jadi itu 3 tujuan saya bersama dengan saudara-saudari semua dalam majlis atas talian ini insya-Allah. Baiklah. Yang pertama sekali, mengapakah surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah? Okey, mengapakah surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah 7 ayat surah Al-Fatihah yang kita tidak berpisah daripadanya setiap kali kita menunaikan salat. Para ulama
menyatakan antara hikmah surah ini dinamakan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan adalah kerana surah ini membuka fikiran. Membuka fikiran kepada persoalan-persoalan yang mesti kita cari jawapan. Nama surah ini Al-Fatihah kerana apa? Kerana surah ini mengajar kita Fatihatul Kitab. Apabila kita baca Al-Quran, kita kena mulakan dengan membuka fikiran dengan persoalan-persoalan. Al-Fatihah itu maksudnya pembukaan. Jadi ia dinamakan Al-Fatihah bukanlah kerana ia adalah surah yang pertama kita akan temui bila kita buka Al-Quran. Jadi kerana kita buka Al-Quran, maka kita akan jumpa dulu surah Al-Fatihah. Itu bukanlah sebab nama surah ini Al-Fatihah. Kalau setakat kita buka Al-Quran, kita bertemu dengan surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Sebab yang utama, kenapa surah ini dinamakan Al-Fatihah menurut para ulama adalah kerana anda akan dapat manfaat daripada Al-Quran sebagaimana yang Allah umumkan sebagai manfaat daripada Al-Quran apabila anda memulakan membaca Al-Quran dengan membuka fikiran, membuka minda, tidak membiarkan minda ini tertutup, tetapi membuka seluas-luasnya. Bagaimana nak buka fikiran, Ustaz? Dengan mengajukan soalan-soalan. Kerana inilah persoalan yang dijawab dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan itulah tujuan kamu membuka Al-Quran. Apakah persoalan-persoalan itu? So, membuka fikiran dengan persoalan. Kadang ada program yang kita hadir, yang kita tidak masuk ke dalam program berkenaan dengan persoalan. Lalu apa akan berlaku? Apabila anda menyertai satu program yang anda tidak ada persoalan bermain dalam fikiran. Betul tak? Anda tidak teruja. Betul tak? Anda tidak bersemangat. Kerana apa? Barangkali anda menyertai program berkenaan kerana orang lain menyertai. Anda menyertai program berkenaan kerana disuruh. Faktor anda menyertai sesuatu majlis bukan datang daripada anda, tetapi datang daripada faktor-faktor luaran seperti peraturan, seperti keterpaksaan, ya, mengikut arahan, pengaruh kawan-kawan. Tetapi bayangkan, sesuatu program yang anda sertai kerana anda ada persoalan yang anda mahukan penjelasan dan jawapan. Ataupun, pernahkah anda memilih untuk membaca sesuatu buku? Pernahkah anda apabila memilih sesuatu buku, anda berjaya menamatkan bacaan buku berkenaan? Sama ada dalam masa yang singkat ataupun masa yang lama, tak kisah. Banyak tak buku yang anda beli, terus terang dengan saya, yang anda beli barangkali dengan harga yang mahal ataupun dengan harga yang murah, tetapi anda dan saya tidak pun selesaikan bacaan buku berkenaan. Sudah bertahun-tahun dibeli, tetapi tidak pernah ditamatkan bacaan. Lalu tanya soalan, kenapa tak habis baca? Kenapa ada setengah buku kita boleh habis baca dalam masa yang singkat, seperti novel. Ya, novel tertentu. Kenapa ada satu filem yang berseries, ya, series
Ya, di musim-musim PKP ni mungkin ada kalangan kita yang kaki movie, ya, yang layan Netflix contohnya, yang mana ada cerita-cerita yang bersifat series ataupun bersiri-siri. Kenapa ada yang boleh khatam dalam satu hari? Cerita-cerita yang 3-4 season, semuanya adalah kerana teruja ke tak teruja. Bila menontonnya, bila membacanya, bila menyertainya. Teruja tak teruja ni, dia bergantung kepada anda dapat tak jawapan kepada permasalahan yang anda hadapi. Jadi orang yang menyertai sesuatu program dengan persoalan yang bermain dalam fikiran, orang yang membaca sesuatu bahan bacaan dengan persoalan yang bermain dalam fikiran, orang yang menonton sesuatu filem, dokumentari, bersiri dengan persoalan dalam fikiran, dia pasti akan menikmati kepuasan. Begitulah Al-Quran. Kalau kita buka tak ada persoalan yang bermain dalam fikiran, kita tak akan menikmati kepuasan, keterujaan dan menemui jawapan. Tuan-puan sekalian, kalangan kita barangkali membuka Al-Quran kerana orang lain buka. Kita membuka Al-Quran kerana ini waktu ramai orang buka. Ini tempat ramai orang buka Quran. Tetapi faktor-faktor itu adalah faktor-faktor yang tidak akan kita dapat manfaat daripada Al-Quran melainkan pahala bacaan. Keberkatan. Maka Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini mesti bermula dengan membuka. Kita mesti buka fikiran kita dengan beberapa soalan. Dan saya gariskan 4 persoalan. Soalan yang pertama, dari mana aku datang? Sebenarnya. Ke mana aku akan pergi? Sebenarnya. Lalu untuk apa aku ada di sini? Sebenarnya. Lalu bagaimana aku nak selamat sampai ke sana? Inilah persoalan yang mesti kita hadirkan setiap hari. Setiap hari. Bila kita bangun daripada tidur, kita mesti hadirkan 4 soalan ini untuk menyebabkan kita jumpa sebab kenapa saya kena solat fardu subuh dan memulakan solat berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Bahkan Allah tak nak kita timbul soalan ini hanya sekali sehari. Allah nak kita timbulkan soalan ini 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Kerana apa? Di waktu tengah hari kita mungkin lupa daripada mana kita datang. Ke mana kita akan pergi? Untuk apa kita duduk di sini? Bagaimana nak selamat sampai ke sana? Lalu kita mulakan solat zuhur pula dengan menjawab 4 persoalan. Matahari sampai kepada tempat-tempat yang menghampiri terbenam. Kita lupa lagi rupanya. Lalu Allah ingatkan kita, engkau patut fikir daripada mana engkau datang. Ke mana engkau akan pergi? Apabila kita memulakan solat asar. Demikianlah di waktu malam. Kita juga barangkali terlupa waktu malam. Daripada mana sebenarnya aku datang? Ke mana sebenarnya aku akan pergi? Lalu fardu maghrib, fardu isyak pun kita difardukan untuk menjawab 4 persoalan ini menerusi surah Al-Fatihah. Ya, kerana di dalam surah Al-Fatihah ini, ya tuan-puan sekalian, kita menjawab 4 persoalan tadi. Kita menjawab 4 persoalan tadi, iaitulah ayat 1, 2 dan 3 untuk menjawab daripada mana aku datang. Soalan yang kedua adalah ayat yang keempat untuk menjawab persoalan ke mana saya mesti pergi. Manakala apa patut saya buat di sini? Itulah yang melahirkan ayat yang kelima, ayat yang paling teras di dalam surah Al-Fatihah. Manakala persoalan yang terakhir, bagaimana untuk saya selamat sampai ke sana? Saya sekarang dah tahu daripada mana saya datang, ke mana saya kena pergi, apa patut saya buat. Lalu bagaimana saya boleh selamat sampai di sana?
maka muncullah ayat 6 dan ayat 7 menjawab persoalan yang keempat. Okey. Ini adalah objektif yang pertama saya bentangkan kepada saudara-saudari. Persoalan yang pertama, daripada mana saya datang? Sesungguhnya saya datang dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan saya dengan penuh sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan penuh kasih sayang. Allah menciptakan saya, lalu saya lahir ke dunia. Allah tidak membiarkan saya terkapai-kapai. Allah berikan kepada saya pelbagai sebab untuk saya berterima kasih kepada Allah dan memujinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan terima kasih pada Allah yang menjadi Tuan kepada seluruh manusia. Allah menciptakan saya lengkap dengan sebab-sebab untuk saya sentiasa memujinya. Lalu apa yang lahir adalah kesyukuran. Kerana Allah mengingatkan kita, aku ini datang daripadanya yang menciptakan aku dengan penuh kasih sayang. Allah tidak mahu kita terkapai-kapai, tercari-cari dia. Allah jadikan kita ini lengkap dengan software, lengkap dengan hardware untuk merasai kewujudannya sebagai pencipta kita. Allah tak bagi kita kemampuan untuk melihatnya di dunia. Tetapi Allah telah ciptakan kita dengan segenap kelengkapan untuk kita rasai kewujudannya, walaupun kita tidak mampu melihatnya. Alhamdulillah, kerana Allah kurniakan pendengaran. Kita dapat mendengar apa yang menyebabkan kita dapat rasai kewujudan Tuhan, iaitulah ayat-ayat Al-Quran. Allah kurniakan kita penglihatan. Lalu dengan penglihatan ini kita dapat melihat alam yang ditadbir oleh satu kuasa yang tidak pernah dicabar oleh mana-mana kuasa. Betul kan? Matahari terbit daripada timur, terbenam di bahagian barat. Tidak pernah ada kuasa asing yang mencabar sistem pentadbiran alam ini. Anak yang sempurna lahir selepas 9 bulan, tidak pernah ada kuasa yang mencabar kuasa pentadbiran, iaitulah anak akan sempurna lahir selepas 9 bulan. Jadi Allah kurniakan kita penglihatan untuk kita membuat kajian. Dan engkau akan rasai kewujudan Tuhan yang esa mentadbir alam dengan sempurna sehingga tidak pernah berlaku perlanggaran. Antara bulan dan matahari masa gerhana bulan baru-baru ini tidak berlaku perlanggaran. Siang dan malam pernah tak berlanggar. Tidak pernah waktu malam tiba-tiba muncul matahari. Tidak pernah waktu siang tiba-tiba muncul bulan dengan fungsi masing-masing. Tidak. Jadi ini adalah penglihatan. Allah kurniakan untuk tujuan kamu buat kajian bagi merasai kewujudan Tuhan. Jadi kita memulakan bacaan Al-Quran dengan persoalan nombor 1, iaitulah daripada mana aku datang. Aku datang daripada Tuhan yang menciptakan aku dan memberikan aku pelbagai pemberian. Jadi orang akan mulakan pagi-pagi dengan memuji-muji Tuhannya. Dengan mindset kesyukuran. Bukan mindset kehilangan, tuan-puan sekalian. Ramai kalangan manusia, kerana lockdown ini, dia memulakan paginya dengan mindset kehilangan. Saya sudah kehilangan itu. Saya sudah kehilangan ini. Saya kehilangan seseorang. Saya kehilangan sesuatu. Sedangkan kita baca apa dalam surah Al-Fatihah? Kita baca ayat-ayat yang bermula dengan mindset kesyukuran. Bukan kehilangan. Aku sedang dapat apa? Aku dapat kesihatan. Aku sedang dapat apa? Aku dapat kelapangan. Aku sedang dapat apa? Aku sedang dapat rakan-rakan. Aku sedang dapat apa? Aku sedang dapat majlis Al-Quran. Aku sedang dapat apa? Aku sedang dapat. Jadi mindset kesyukuran melahirkan orang yang berfikiran positif. Persoalan kedua apa dia? Persoalan kedua apa dia? Kemana saya akan pergi dengan nikmat-nikmat ini? Ingat, nikmat ini
Tuhan yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, dia tidak beri saja-saja. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di mana kita akan dibawa ke satu tempat, di tempat itu akan berlaku siasatan. Tuan-puan, anda boleh memilih hari ini, waktu ini untuk tidak merentas daerah. Anda boleh memilih untuk tidak merentas negeri. Tetapi ada satu tempat anda wajib merentas. Itulah alam akhirat yang anda dan saya mesti merentas. Mesti berpindah walaupun hati tidak setuju. Semua orang setuju dia akan mati. Tetapi majoriti manusia tidak bersetuju, lepas mati hidup balik. Tetapi itulah alam yang kita kena merentas. Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Kamu kena pergi ke alam satu lagi. Jadi apakah matlamat hidup kamu? Membuat persiapan untuk melangkah ke alam kubur. Satu alam lain yang sangat memerlukan kepada bekalan daripada apa yang kamu buat di atas muka bumi. Apa saya buat di Hospital An-Nur, itu mudah-mudahan jadi bekalan. Apa saya buat dengan suami dan anak-anak saya di rumah bila balik, itu bekalan. Bagaimana cara saya solat, khusyuk ataupun tidak, ingat atau lalai, itulah bekalan. Jadi persoalan yang ketiga adalah, apabila saya tahu saya daripada mana, dan saya mesti bergerak pergi ke alam sana, namanya alam akhirat, alam lepas mati hidup balik, maka apa bekalan patut saya buat? Maka saya kena buat dua bekalan. Bekalan yang pertama menjadi hamba. Bekalan yang kedua adalah meminta pertolongan. Menjadi hamba maksudnya apa? Anda mendengar arahan sebagai hamba lalu anda laksanakan ketaatan. Anda lakukan ketaatan berkenaan. Anda patuhi SOP daripada Tuhan. Tetapi wa iyyaka nasta'in, dalam proses anda mematuhi SOP daripada Tuhan, anda sendiri mengalami kelemahan yang menyebabkan anda mesti meminta pertolongan. Betapa banyak rakyat yang boleh pasrah menerima perintah daripada kerajaan untuk mematuhi SOP. Tetapi dalam proses patuh kepada SOP lockdown ini, ada rakyat menderita, suara merintih bantuan tidak kedengaran. Tak ada orang yang menghulurkan tangan kerana mereka tergolong daripada yang terkesan, terjejas pendapatan, hilang mata pencarian. Kita orang boleh taat pada SOP, kita orang boleh taat pada lockdown, tetapi kami tak ada bantuan. Tak ada seorang pun nak bantu kami. Maka ayat Al-Quran kata, kepada dia kamu kena taat peraturan dan kepada dia kamu mohon pertolongan untuk taat peraturan. Subhanallah. Jadi ini bekalan. Kemudian berakhir dengan bagaimana nak selamat sampai? Ada tak cara untuk kami selamat sampai? Sekarang kami dah tahu. Tetapi belum tentu kami mahu. Ramai orang yang tahu. Boleh sebut di mulut. Apa tujuan saya hidup? Tetapi persoalan mahu, ia adalah persoalan hati. Ini soal hati. Berapa ramai yang tahu hidup ni ada agama. Tetapi agama tidak menyebabkan dia bahagia. Berapa ramai orang yang ibu ayahnya adalah ustaz-ustazah. Berapa ramai yang anak-anaknya adalah tahfiz, hafal Al-Quran. Berapa ramai orang yang duduk dalam suasana kawan-kawan yang beragama. Tidak sedikit kalangan kita yang berasal usul daripada sekolah agama. Tetapi kemahuan untuk konsisten, istiqamah dengan zikrullah, dengan solat yang khusyuk, dengan suka melazimi majlis-majlis yang diberikan padanya peringatan. Ini soal mahu, bukan soal tahu. Maka mahu ni dia kena datang daripada cerita-cerita orang-orang terdahulu. Sebab bila kita tahu cerita orang dulu-dulu, kita akan ada kemahuan
untuk capai apa yang orang dulu pernah capai. Logiknya begini. Seorang yang sakit di Hospital An-Nur, dia tidak yakin dia boleh pulih. Tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang mengalami situasi sakit yang sama dengan si pesakit. Dan yang bertemu dengan si pesakit adalah orang yang pernah sakit yang sekarang sudah sihat. Bagaimana dia boleh sihat? Sebab dia ada melakukan amalan-amalan tertentu, aktiviti-aktiviti tertentu, ataupun ubat-ubat tertentu. Jadi, beri inspirasi ke tidak pada pesakit? Beri inspirasi. Bagaimana dia boleh pulih? Sedangkan saya tidak boleh pulih. Jadi pasti kalau saya ikut jejak beliau, saya juga akan pulih daripada kesakitan ini. Dia telah selamat sampai kepada kesihatan. Saya pun nak sampai kepada kesihatan. Jadi dengan tokoh, dengan cerita daripada masa lampau, kita akan terinspirasi. Kita akan mahu untuk turut sama sampai. Jadi sebab itulah ayat ke-6, ayat ke-7 membawa kita kepada orang-orang yang pernah meniti, berjalan di atas jalan ini lalu mereka selamat sampai. Jadi itulah ya makna Al-Fatihah. Itulah makna Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Ada apa-apa persoalan untuk yang pertama, ya? Iaitulah hikmah surah ini bernama Al-Fatihah. Jadi mulai hari ini, ya, semua sudah ada jawapan yang baru. Jawapan yang baru, bukan lagi jawapan yang lama. Jawapan lama apa dia? Mama, kenapa surah ni nama Fatihah? Dalam 7 ayat ni tak ada pun perkataan Fatihah? Nak macam ni nak. Sebab kau buka Quran, surah yang pertama kan Al-Fatihah. Sebab tu bila kau buka Quran, maka surah yang pertama pembukaan. Sebab kau buka Quran. Tidak. Itu jawapan biasa. Jawapan yang luar biasa kita dapat hari ini. Rupanya Allah nak kita buka Quran, mana-mana surah. Mana-mana surah dengan membuka fikiran. Supaya lahir keterujaan. Kerana kita buka Quran nak cari jawapan. Bukan buka Quran hanya nakkan keberkatan. Kita buka Quran sebab ada persoalan. Bermain dalam fikiran. Tiap-tiap hari dalam hidup. Kita diperingatkan untuk cari jawapan. Sebab tu nama kita Al-Insan. Adakah anda tahu apa makna Al-Insan? Yang berasal daripada perkataan nasia. Orang yang sangat cepat lupa. Seseorang yang sangat cepat lupa. Lupa apa? Lupa hidupnya mesti cari jawapan. Tuan-tuan tahu apa maksud 17 kali anda bertanya soalan? Kalau 17 kali anda baca surah Al-Fatihah dalam 17 kali rakaat, itu maksudnya anda seorang yang mudah keliru atau orang yang sentiasa terpimpin di atas jalan. Sikit-sikit, boleh bantu saya tak buat kerja ni? Sikit-sikit boleh bantu saya tak buat kerja ni? 17 kali sehari anda meminta panduan. Boleh tak bagi saya jalan? Macam mana nak buat kerja ni? Kalau 17 kali kawan kita minta tolong kita, itu tandanya apa? Dia terlalu junior, betul tak? Dia terlalu junior dekat Hospital An-Nur. Sikit-sikit tanya aku, sikit-sikit tanya aku. Ini menunjukkan dia seorang junior. Seorang yang sangat merendah diri sehingga meminta panduan. Kalau orang sombong bagaimana? Saya tak perlu tanya anda. Saya akan cari sendiri. Sebab itulah surah Al-Fatihah bukan sekadar persoalan. Tetapi soal kerendahan. Anda merendah diri ke tidak? Ada orang sombong buka Quran. Ada orang sombong buka Quran. Maksudnya apa? Saya dah tahu dah. Quran ni nak bawa ke mana? Jadi dia buka Quran dengan perasaan sombong. Na'udzubillah. Quran tak akan bagi manfaat kepadanya. Melainkan ilmu pengetahuan. Quran bagi ilmu pengetahuan. Tetapi Quran, sebelum beri pengetahuan, Al-Quran bagi panduan. Dan panduan, ataupun disebut sebagai hudan, ia takkan memberi manfaat. Melainkan orang yang berada dalam kesesatan, kekeliruan. Tuan-puan sekalian, masih ingat masa kita kuliah di atas bangunan An-Nur hari itu,
Saya menghuraikan tentang makna hudan. Waze. Waze, kita guna waktu bila? Kita tak guna masa join Google Meet untuk majlis Al-Quran. Kita tak guna Waze dalam solat. Atau kalangan anda ada yang tekan Waze masa solat? Anda tekan Waze bila anda naik kenderaan untuk menuju ke satu tempat yang anda tak ada pengetahuan macam mana nak sampai ke situ. Betul tak? Anda hanya guna Waze bila anda dalam kenderaan. Tak ada orang guna Waze masa tidur. Tak ada orang guna Waze semasa makan. Jadi Waze itu peranannya adalah memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada orang yang tak yakin dia boleh sampai. Maka Allah umumkan Al-Quran selepas surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan. Hudan. Petunjuk. Orang yang sombong, dia tak akan ambil manfaat daripada petunjuk. Orang yang perlukan petunjuk maknanya, saya nak berjalan ni. Saya nak berjalan. Tapi saya tengok ramai orang tak sampai ke destinasi. Jadi saya tak naklah, saya tak sampai. Jadi dia merendah diri. Lalu dia bertanya kepada Waze. Dia tekan search di Waze. Dulu tak ada Waze. Lalu kita telefon siapa? Kita telefon orang dekat Hospital An-Nur. Macam mana nak selamat sampai daripada Sungai Marab ni tak payah tanyalah. Tapi kalau daripada Gombak, memang kena tanya macam mana nak sampai. Jadi seseorang yang bertanya, dia mesti merendah diri. Dia mesti sangat junior. Betul tak? Dia mesti sangat junior. Sampai kerap sangat tanya soalan pada kita senior dekat Hospital An-Nur ni. Jadi Allah Ta'ala nak ajar, kamu semua junior dalam Quran. Walaupun kamu ada master dalam bidang Quran. Walaupun kamu profesor dalam bidang Quran. Walaupun kamu khatam Al-Quran. Walaupun kamu hafal Al-Quran. You still junior dengan Al-Quran. Kamu semua adalah mu'allaf dengan Al-Quran. Rendahkan hatimu, jangan sombong. Jangan sekali-kali berkata, saya dah tahu dah surah Al-Fatihah ni pasal apa. Saya dah tahu dah Al-Quran ni pasal apa. No. Kita orang yang sedang sesat. Perlukan pimpinan, perlukan petunjuk daripada yang lebih mengetahui. Super senior yang boleh membantu kita. Jadi ini hikmah nama Al-Fatihah. Kemudian, dalam baki masa setengah jam ni, yang tuan-puan ada soalan, saya bagi 5 saat kalau ada soalan. Okey, ada soalan daripada Samirah. Okey. Rohayati Abu Nawar tengah cuba habiskan baca buku Ustaz. Tahniah puan kerana cuba habiskan buku saya. Cuma jangan habiskan buku saya masuk kuliah lah. Okey. Samirah. Rasanya ini Ustazah Samirah kot mohon pencerahan nama-nama lain selain daripada Fatihatul Kitab. Jadi insya-Allah lah kita akan pergi kepada nama yang seterusnya. Ustazah tak sabar nak pergi nama seterusnya. Okey. Iaitulah Sab'ul Mathani. Ada nama lain, ada 20 nama. Ada 20 nama kepada surah Al-Fatihah. Apa hikmah banyak nama? Apa hikmah seseorang itu ada banyak gelaran? Ia menunjukkan kedudukan dan kemuliaan. Kerana setiap orang merasai manfaat yang berbeza-beza daripada satu orang. Satu orang dia merawat sakit. Lalu kita namakan dia Syahari doktor pakar. Tiba-tiba Syahari yang sama menghiburkan hati seorang tua di Hospital An-Nur. Lalu dia dapat gelaran Syahari si pemberi berita gembira. Dalam hospital yang sama, ada orang memerlukan bantuan dari sudut kewangan contohnya. Kawan kita sendiri. Lalu Syahari memberikan bantuan kewangan. Lalu dia dapat gelaran lain pula. Syahari si pembantu fakir miskin. Jadi seseorang mempunyai banyak gelaran menunjukkan pelbagai sudut pandang manfaat daripada satu surah yang sama. Jadi banyak nama menunjukkan kemuliaan dia. Okey, saya nak bawa anda kepada apakah hikmah surah ini dinamakan Allah sebagai 7 yang berulang. Okey, 7 yang berulang. Okey, baik. Surah ini disebut Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Okey.
Surah ini, surah Al-Hijr, di mana Allah Ta'ala sebutkan, kami kurniakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 7 yang berulang dan Al-Quran yang agung. Okey, persoalannya adalah, mengapa Allah menyebut 7 yang berulang, yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kenapa ayat ini mesti diulang-ulang 17 kali sehari? Sehingga nama lainnya adalah 7 ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Mathani, ya, perkataan mathani adalah bermaksud yang diulang-ulang. Dalam hidup kita, ada tak perkara yang berlaku secara berulang-ulang? Jawapannya ya. Dan anda tak boleh kata, saya bosanlah Tuhan. Lalu anda meminta agar dihentikan kerana ia membosankan. Tidak. Kita ambil contoh nombor 1. Matahari terbit, matahari terbenam. Itu kan sesuatu yang berulang-ulang. Adakah anda tak rasa bosan? Bosanlah. Boleh tak? Ya, matahari berehat sekejap. Biar bulan saja muncul, malam saja. Ataupun malam saja, ya, hilang agar siang saja memanjang. Ataupun matahari boleh tak muncul daripada arah lain kerana bosanlah asyik muncul daripada timur terbenam di barat. Kalau anda berfikir begitu atas dasar kebosanan, anda sedang mencabar kestabilan alam ini. Kerana mathani, ya, adalah bukan sekadar berulang-ulang. Mathani, ia bermaksud ulang-ulang untuk tujuan melengkapkan. Tahu tak apa makna Isnin? Semalam hari Isnin. Thani artinya 2. Betul tak? 2 dalam bahasa Arab, Thani. Ia juga melahirkan Isnin. Kerana Thani artinya berdua. Orang yang berdua, namanya suami isteri, maksudnya complementary, complement each other. Saya perlukan anda kerana anda boleh melengkapkan kelemahan saya. Saya boleh melengkapkan kelemahan anda. Ini makna mathani. Ia bukan sekadar berulang-ulang. Ia adalah berulang-ulang untuk melengkapkan kelemahan. Jadi matahari berulang terbit daripada timur. Matahari berulang terbenam di bahagian barat untuk melengkapkan kehidupan. Kalau siang tak ada malam, pincang kehidupan. Kalau malam tak ada siang, akan ada masalah. Jadi jantung. Kenapa arteri pulmonari, semua yang membabitkan jantung ni kena selalu mengepam darah? Ia adalah proses yang berulang untuk melengkapkan kehidupan. Orang yang beriman, dia tak pernah rasa bosan pada perkara yang berulang. Betul tak? Apabila ia melihat matahari muncul selalu, orang beriman tak akan jumpa benda sama bila dia merenung apa yang berulang. Ya, Allah Ta'ala jadikan alam ini, seseorang yang merenung sesuatu yang berulang, seperti awan yang bergerak, seperti hujan yang turun. Ini kan fenomena yang selalu kita nampak siang dan malam. Ia selalu berlaku kan? Tetapi orang beriman yang Allah kurniakan mata hati, bukan hanya mata kasar, dia tak pernah rasa bosan apabila merenung kejadian alam yang berulang-ulang. Kerana dia akan selalu jumpa keajaiban, dia akan jumpa selalu apa yang dia tak jumpa semalam. Dia tak jumpa semalam, dia jumpa hari ni. Sebab apa? Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan alam ini pemberi peringatan. Mereka adalah tok guru kehidupan. Allah jadikan alam ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Allah Ta'ala buat matahari terbit, ada tujuan. Allah buat matahari terbenam, ada tujuan. Tapi people didn't get the point. Those people didn't get the point. Except ulil albab. Orang yang berfikir. Dulu matahari kita hanya anggap memberikan cahaya, lalu kita dapat melakukan kehidupan.
Tapi kajian sains dari semasa ke semasa menyebabkan kita lebih menghargai matahari, bukan sekadar memberikan cahaya untuk kita berjalan, meneruskan pekerjaan, tetapi pada matahari itu ada banyak lagi peringatan-peringatan. Cumanya tahap pengetahuan kita ni yang tidak bertambah. Tahap pengetahuan kita yang tak bertambah. Menyebabkan bila sesuatu itu berulang-berulang, kita dah tak pandang dah, sebab benda biasa, natural, benda dah berlaku selalu. Kalau kita tambah pengetahuan sikit pasal jantung, kita sembang dengan pakar jantung, cara kita melihat diri kita bernafas, degupan jantung ini pasti berbeza. Jadi tuan-puan sekalian, ya, bila kita duduk di Hospital An-Nur, melihat pesakit-pesakit yang dibataskan Allah beberapa aspek tubuhnya tidak dapat berfungsi seperti sedia kala, ya, seperti buah pinggangnya, ya, seperti kakinya, seperti pendengarannya. Setiap hari kita akan berjumpa dengan pelbagai pesakit yang kehilangan nikmat-nikmat tertentu. Cuba sembang dengan diorang. Untuk kita hargai nikmat yang Tuhan berikan pada kita, yang kita lihat hari ini, lagi-lagi mata boleh melihat, lagi-lagi telinga boleh mendengar. Kita rasa ia benda biasa sebab ia kelihatan berulang. Bangun-bangun je saya boleh mendengar, bangun-bangun je saya boleh melihat, bangun-bangun saja saya boleh merasa. Cuba sembang dengan orang yang hilang rasa. Cuba sembang dengan orang hilang pendengaran. Cuba sembang dengan orang yang hilang nikmat makan benda manis. Kerana pada sembang-sembang dengan pesakit ini, kita akan menghargai apa yang Tuhan sedang beri. Kalau tak boleh sembang dengan orang yang kehilangan nikmat, sembang dengan orang yang mengkaji nikmat ini dengan mendalam. 10 tahun barangkali mengkaji tentang jantung. Fenomena yang membabitkan, ya, setiap dalam anggota tubuh kita. Jadi tuan-tuan lebih tahu daripada saya, insya-Allah. Jadi bila surah Al-Fatihah dinamakan 7 yang berulang, itu bukan maksudnya kebosanan. Itu menunjukkan you really need it. Kamu sangat memerlukan kepada pelengkap kehidupan kamu. Iaitulah 7 ayat. Sebagaimana anda perlukan isteri, sebagaimana itulah anda perlukan surah Al-Fatihah. Karena isteri melengkapkan hidup anda, suami melengkapkan hidup anda. Tetapi melengkapkan hidup anda di mana? Melengkapkan hidup saya di dunia. Kerana kita ada kelemahan kalau bersendirian untuk hadapi kehidupan. Isteri yang ada kelebihan, ya, kerana kelebihan-kelebihan tertentu, kemahiran-kemahiran tertentu. Kita kena ingat, isteri kita Allah hadirkan dalam hidup untuk melengkapkan kelemahan kita. Kita sebenarnya ada kelemahan. Yang sombong sahaja takkan nampak kelemahan dan keaiban dirinya. Ya, antara sebab orang jadi tertekan di waktu pandemik, apatah lagi lockdown, adalah dia gagal untuk berfikir sekejap. Saya lemah kat mana? Lalu Allah hadirkan seseorang dalam hidup. Insan yang kedua, Mathani, yang selalu saya nampak berulang-ulang dalam hidup. Bangun tidur, nak tidur, dia sentiasa ada di sisi. Kadang-kadang kita bosan kan? Kadang-kadang kita bosan, tapi orang beriman, dia tak pernah anggap sesuatu yang Allah sentiasa hadirkan sebagai kebetulan. Ini bukan sekadar isteri saya. Ini adalah pelengkap kelemahan saya. Kerana saya ada kelemahan, Allah nak saya sedar diri saya ada kelemahan. Keputusan yang matang adalah apabila ada perbincangan. Saya menghargai sudut pandang berbeza daripada manusia yang bernama perempuan. Kerana saya seorang lelaki. Kerana saya seorang perempuan, saya kena hargai sudut pandang orang yang bernama lelaki. Allah Ta'ala telah jadikan pada lelaki dan perempuan ini ada kelebihan masing-masing. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا, apa kata Allah dalam surah Al-Laili? Ya Allah bersumpah, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allah ciptakan lelaki dan perempuan dengan kelebihan yang berbeza-beza. Tiba-tiba kita lupa. Hanya kerana muka yang sama kita duduk menghadap. Kita selalu nilai zahir. People always judge book by its cover. Dia tengok matahari hanya pada yang tersurat. Dia tengok air hujan turun pada yang tersurat. Dia tengok isteri dia sendiri,
dengan pandangan tersurat. Sedangkan wa min ayatihi, Allah turunkan hujan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, isteri kamu. Allah Ta'ala didik kita, don't just go by its cover. Cuba hargai dengan ilmu apa yang Allah sedang kurniakan kepada kamu. Memang berulang-ulang, tetapi kamu sangat perlukan. Kamu sangat perlukan. Dan itulah makna al-mathani, 7 yang berulang. Ya, kerana kita punya jantung pun berdegup sentiasa berulang. Kan? Darah mengalir, satu perkara yang berulang. Semuanya untuk kelengkapan. Okeylah. Kita ada berapa minit lagi Ustaz? Barangkali ada lebih kurang 10 minit lagi ya. Akhir sekali. Bila sebut akhir sekali, semua jadi bersemangatlah insya-Allah. Okeylah. Yang terakhir, ya, mengapakah surah ini juga disebut sebagai Al-Quran Al-Azim? Ya. Sorry, saya janji tadi, apakah adab berdoa? Ya, apakah adab berdoa yang boleh kita pelajari, ya, daripada surah ini? Ya, apakah adab berdoa yang boleh kita pelajari daripada surah ini? Sebenarnya tuan-puan sekalian, pembukaan juga bermaksud. Okey, dengar elok-elok saya nak tutup dah ni. Saya nak tutup dengan benda yang paling penting. Nama surah ini Fatihah juga kerana Allah nak kita buka pintu hati apabila kita berdoa. Banyak doa tidak mustajab kerana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa daripada hati yang lalai. Dia tidak menyedari pun apa yang dia doa. Dia tak faham pun hakikat apa yang dia minta kepada Tuhannya. Fatihah maksudnya Allah nak didik dengan surah ini bagaimana nak buka pintu hati sehingga bila kita berdoa, Allah buka pintu mustajab. Ingat, buka pintu hatimu semasa berdoa agar Allah buka pintu kemustajaban. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-Ku berdoa, hendaklah dia mentaati perintahku terlebih dahulu. Dia kena buka pintu hati dia dulu. Jadi tuan-puan sekalian, inilah 2 unsur penting yang mesti dihadirkan apabila kita berdoa agar Allah mustajabkan doa kita. 2 unsur berkenaan adalah 2 unsur yang ada dalam surah Al-Fatihah. Inilah 2 bahagian dalam surah Al-Fatihah. Kerana anda akan dapati surah Al-Fatihah itu sendiri bernada doa. Bernada doa, bernada permintaan. Bernada permohonan. Betul kan? Kita meminta agar Tuhan beri kami jalan yang lurus. Ini kan permintaan. Ini kan doa. Jadi untuk kita meminta dan Allah kurniakan, kita nak kesihatan, kita nak kelapangan, kita nak keluarga yang baik, kita nak anak-anak dengar cakap, kita nak pasangan kita menghargai kita nak Allah permudahkan urusan ekonomi kita di musim lockdown. Kita nak. Tetapi ramai orang bila berdoa, dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia hanya nak dia sahaja dapat apa yang dia nak. Dia lupa Tuhan pun nak sesuatu daripada dia. Tuhan tiada kepentingan bila Allah nak, bila Allah berkehendak. Allah tak ada kepentingan. Kita berkehendak ada kepentingan. Jadi ketika kita nak hak kita dipenuhi, adakah hak Tuhan sudah dipenuhi? Jadi lakukanlah. Perkara nombor 1 sekali adalah hak Allah Ta'ala sendiri untuk dipuji-puji. Tuan-puan sekalian, 4 ayat pertama adalah bernada memuji-muji Allah. Kita menghadirkan sebab-sebab, ya, Allah sentiasa sempurna dalam rancangannya. Kita memuji Allah sebab apa? Allah sempurna, maha sempurna dalam setiap rancangannya. Inilah perkataan orang yang doanya mustajab ketika dia berdoa.
Dia menghadirkan satu perasaan memuji-muji Tuhannya atas apa yang berlaku. Sedangkan mindset orang yang ditimpa musibah, ia kan mindset kehilangan. Ya Allah, saya terjejas pendapatan. Ya Allah, saya hilang kesihatan. Ya Allah. Tetapi Allah didik. Kalau nak doa mustajab, jangan kamu memulakan dengan mood negatif. Kamu kena mulakan doa ataupun menyempurnakan doa. Kalau tak di starting pun tak apa. Di ending. Kita meminta tetapi jangan lupa unsur memuji. Iaitulah melihat apa yang menimpa anda dengan positif. Meyakini Allah sedang merencana kebaikan di sebalik kehilangan itu, kehilangan ini. Bila tak ada unsur memuji, sebenarnya doa kita tidak didengar oleh Allah. Bayangkan begini, ya, orang beratur ramai. Ya, orang beratur ramai nak minta pertolongan daripada tuanku. Kerana ramai orang, tuanku terpaksa memilih untuk memberikan bantuan. Terlalu ramai orang beratur. Alahai, macam vaksin baru ni lah. Vaksin terbatas, vaksin limited. Tetapi rakyat berjuta. Jadi apa yang terpaksa dilakukan adalah menyaring, memilih terlebih dahulu. Siapa patut dapat, siapa yang tak patut dapat buat masa ni. Jadi adanya pemilihan, adanya pendaftaran yang menyusahkan hidup kita baru-baru ni. Kena ada pendaftaran sebab nak pilih, nak saring. Tiba-tiba masuk dalam istana dan raja tanya, nak apa? Saya nak ubat demam. Itu je? Ya. Saya nak ubat demam. Itu orang pertama masuk menghadap raja. Tiba-tiba datang pula seorang lagi, sebab setiap satu orang datang menghadap, kat belakang tu ada orang lain datang nak menghadap juga. Beratur panjang. Tuanku, bantulah saya. Saya penuh dengan kesakitan. Tuanku penuh dengan ubat-ubatan. Tuanku bukan sekadar pernah rawat. Tuanku bukan sekadar boleh rawat. Tuanku pernah rawat orang lain. Betapa banyak yang dapat manfaat daripada tuanku. Mak saya, ayah saya pernah dapat manfaat daripada tuanku. Saya dah cuba pergi ke pelbagai kedai. Tetapi ubat yang diberikan oleh kedai-kedai berkenaan memang tak pernah mengatasi kelebihan ubat tuanku. Kerana mak saya sebagai bukti, ayah saya sebagai bukti, kita memuji-muji Tuhan. Jadi agak-agaknya raja akan beri siapa keutamaan? Antara yang sombong, ya, tapi dia tahu dia sakit. Dia tahu pula dia sakit. Dia tahu pula nak menghadap raja. Dia tahu pula nak masuk dalam istana. Tetapi bila ditanya, dia jawab sepatah je. Saya sakit ni, tolonglah saya. Awak tak tahu ke peranan awak tu nak tolong saya? Amboi. Sekarang ni siapa tuan? Siapa hamba? Saya tuan, kamu hamba. Tunjukkanlah kamu tu hamba. Bukan saya hamba nak ikut pak turut kamu. Kamu nak ubat, saya kena bagi ubat. Siapa hamba sekarang ni? At least tunjukkan kamu hamba. Di mana ubat saya bagi nak guna buat apa? Ubat saya bagi nak guna buat apa? Kamu nak ubat, saya bagi ubat. Kamu nak buat apa lepas tu? Saya tak akan bagi ubat pada orang yang tak tahu harga saya. Saya tak akan bagi apa kamu nak. Kalau apa saya bagi, kamu tidak mengenangnya. Apa makna saya beri apa kamu nak, lepas tu kamu ucap terima kasih pada orang lain? Lebih baik saya tak payah bagi pada orang tak tahu nak bagi penghargaan. Tiba-tiba ada orang datang dengan menghargai tuannya. Memuji-muji Tuhannya. Jadi, ya, ini kelebihan. Bila kita dalam doa kita memuji-muji Allah. Tidak terus memohon. Tidak terus meminta. Ya. Tentuan kita ada banyak contoh. Ya, daripada teladan Nabi-Nabi. Seperti, ya, cerita Nabi Ayub yang sakit alaihi salam. Nabi Ayub, ya, bila meminta daripada Tuhannya, dia memulakan dengan pujian. Dia mengakhiri dengan pujian. Contoh, Rabbi inni masyan yaddur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya ditimpa kemudaratan sakit tubuh. Tetapi engkau selalu memberikan kasih sayang. Tengok. Yaqub acknowledge
dia sakit. Ya, kita iktiraf kita sakit. Tetapi Ayub juga mengiktiraf sakit itu kerana Allah sayang. Subhanallah. Dia cari sebab kenapa dia kena puji Allah. Dengan sakitlah dia banyak ingat Allah. Kalau tak sakit, tak banyak pula ingat Allah. Dengan sakitlah dia banyak berdoa. Kalau tak sakit, belum tentu banyak berdoa. Dia selalu melihat sakit itu peluang, bukan sebagai ancaman. Dia melihat sakit itu ada kelebihan, bukan kekurangan. Sebab tu dia puji Allah. Sangat istimewa apa yang kau buat kepadaku, wahai Allah. Orang lain tak dapat, aku dapat, wahai Allah. Sesungguhnya apa yang sedang berlaku kepadaku bukan sekadar kesakitan, tetapi engkau sedang kurniakan kasih sayang dengan cara yang sangat aneh. Tuan-tuan tahu Nabi Yaqub, Allah tunjukkan kasih sayang kepada Nabi Yaqub dengan cara yang sangat aneh. Apa dia? Dengan dia hilang anak. Dia kehilangan anak. Dia berpisah daripada anaknya. Sebenarnya itu cara Allah nak bagi kasih sayang kepada Nabi Yaqub. Ini mindset Nabi-Nabi. Apabila kehilangan anak. Di mana Nabi Yaqub kata, "Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin." Tengok. Aku nak jaga anak aku, tapi Allah jaga lebih baik daripada aku. Macam mana cara Allah jaga? Allah pisahkan anak tu daripada jagaan aku, dia jaga sendiri. Apa makna Allah jaga sendiri? Bacalah surah Yusuf. Tetapi at the end of the day, kerana kita kata Allah ada kelebihan mengatasi kita, Allah ada cara lebih daripada kita, maka kesudahannya adalah Nabi Ayub dipulihkan Allah. Nabi Yaqub dipertemukan dengan anak-anaknya. Subhanallah. Semuanya kerana dalam doa ada memuji Allah. Ya, itu saja daripada saya dalam masa yang terbatas ini. Saya harap 3 perkara yang saya janjikan anda mendapat kefahaman yang baik.